الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت. Ini adalah kisah yang dihantar oleh salah seorang pembaca fiction Syasha yang bernama Mia. Kisah yang bertajuk Santau Buruk Muka. Assalamualaikum admin dan para pembaca. Cerita saya ini tidaklah seram, tetapi niat saya bercerita adalah untuk kita sama-sama berhati-hati, terutama untuk golongan wanita. Saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya terkena santau buruk muka. Ketika saya terkena santau itu pada tahun 2016 hingga 2017. Setahun saya menderita terkena santau tersebut. Seksanya hanya Allah yang tahu. Saya berusia 21 tahun dan masih bujang. Pada tahun 2016, muka saya sering naik jerawat dan gatal. Pada asalnya saya sangkakan cuma alahan biasa, kerana saya memang mempunyai alahan dan alergik terhadap makanan. Tetapi, kulit saya akan kembali sembuh selepas saya memakan ubat. Tetapi tidak pada tahun 2016 tu. Sehingga kan saya terpaksa menukar ubat yang lain, produk lain dan sebagainya. Ternyata segala usaha saya tidak berjaya. Makin hari, kulit saya makin teruk. Muka saya hampir keseluruhnya ditumbuhi jerawat yang merah-merah dan besar, sehingga tiada ruang pun di kulit muka saya yang bersih dan bebas dari jerawat. Pada masa itu, makin ramai mula menegur saya kenapa muka saya semakin teruk. Pada masa itu, saya cuba juga untuk cover dengan makeup dan sebagainya, tetapi tidak berhasil kerana makin saya makeup, makin nampak jelas jerawat-jerawat di muka saya. Sedih dan terseksanya saya ketika itu hanya Tuhan saja yang tahu, kerana muka saya bukan saja jerawat penuh, tetapi sering gatal, pedih serta mata saya sering jadi merah kerana rasa gatal. Saya hampir berputus asa, kerana ketika itu segala produk telah saya cuba, tetapi tetap tidak berhasil. Malah makin teruk dan jerawat semakin penuh di muka saya. Dengan mata-mata yang memandang saya ketika itu pun seperti geli dan jijik melihat saya, menambahkan lagi rasa sedih dan putus asa saya. Pada ketika itu saya tidak terfikir langsung saya disantau atau sebagainya, kerana kita sedar kita cuma manusia biasa yang tidak punya apa-apa. Siapalah kita, orang nak dengki dan sebagainya kan? Saya sentiasa doa dan mohon petunjuk dari Allah untuk sembuhkan kulit saya. Entah kenapa satu hari itu, saya terdetik nak pergi berjumpa satu ustazah yang tinggal tidak jauh dari rumah saya. Pada ketika itu saya berasa malu juga untuk bertemu ustazah tersebut. Yalah, kita pergi sekadar ingin bertanya mengenai kulit yang teruk ni. Tetapi segala prasangka saya itu salah. Sampai saja di rumah ustazah, ustazah tenung saja muka saya dan kemudian dia sentuh muka saya sambil membaca surah. Kemudian secara tiba-tiba ustazah menarik tangannya dan berkata, "Panasnya kulit kamu ni nak. Berapa lama dah kulit kamu jadi macam ni?" Ustazah bertanya pada saya. Kemudian saya menjawab, "Hampir setahun ustazah." Ustazah hanya beristighfar panjang. Kemudian dia berkata, "Kesian kamu," sambil dia mengambil sebotol air Yasin dan minta saya minum dahulu dan minta saya datang pada esok hari membawa sirih dan telur. Pada keesokan harinya, saya membawa segala yang diminta bersama ibu saya. Kemudian ustazah hanya menggosok telur dan sirih pada muka saya dan membaca surah. Pada ketika itu memang muka saya rasa panas seperti terbakar.
Tapi saya diam kerana takut. Tetapi secara tiba-tiba ustazah sendiri berkata, "Panas ya? Tahan sikit. Kamu kena santau buruk muka ni. Ada orang benci tengok kamu dan berniat buat muka kamu jadi buruk." Saya dan ibu hanya diam sehingga selesai. Kemudian ustazah pesan pada saya, jangan makan atau minum makanan orang beri buat masa ni, termasuklah dari ahli keluarga sendiri atau sahabat sendiri, sebab tak mustahil orang yang dengki tu akan buat lagi. Dan ustazah juga minta saya untuk amalkan cuci muka dengan air yasin serta sirih. Solat jangan tinggal, sebab itulah pendinding kita yang paling kuat. Alhamdulillah, dalam masa sebulan, segala jerawat yang saya tanggung selama setahun hilang begitu saja. Dan kulit saya kembali normal. Saya ingin berpesan pada semua wanita, berhati-hatilah dengan siapa kamu berkawan. Dan percaya, boleh jadi orang yang paling kita rapat tak suka tengok kita bahagia, walaupun kita selalu rasa kita tidak punya apa-apa untuk orang dengki. Tetapi hati manusia kita tidak tahu. Terima kasih pada semua yang sudi membaca kisah ini. Assalamualaikum.